السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita sambung malam ni kenangan huraian sifat wajib bagi Nabi. Huraian sifat wajib bagi Nabi. Jadi kalau kitab ni Jawi Asas Akidah Islam, Jawi muka surat 131, huraian sifat benar. Huraian sifat sidik, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi huraian sifat benar. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, huraian sifat benar. Semua rasul yang diutuskan itu adalah benar, iaitu ini huraian ni. Yang pertama, benar pada pengakuan menjadi rasul. Benar pada pengakuan dia. Baik, yang kedua, benar segala berita yang disampaikan adalah daripada Allah. Pertama, benar bila dia mengaku rasul. Yang kedua, berita yang disampaikan daripada Allah itu semua benar belaka. Dalam Quran Allah Ta'ala tegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap dengan nafsu dia, hawa. Hawa nafsu ni kerana diri dia, kepentingan diri dia, kerana marah dia, kerana dendam dia, apa-apa saja cakap kerana hawa. Nabi dia tak cakap kerana hawa. Tak adalah kata Nabi tu nak menyakitkan hati orang, saja nak angkat diri dia, saja nak nampak hebat. Nabi tak ada. Kerana hawa nafsu tu tak ada. Nabi cakap ni semua in huwa illa wahyu yuha. Jadi sebab tu wajib beriman. Dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan itu wajib kita ambil, fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang itu wajib kita jauhi. Walaupun itulah dalil menunjukkan wajib kita taat kepada apa? Kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia itulah dalil yang menolak hujah-hujah golongan anti hadis. Anti hadis ni dipegang pada Al-Quran. Anti hadis ni depa sebahagiannya hafal Quran 30 juzuk, tapi dia tak mau hadis Nabi. Dia tak mau hadis Nabi. Yang Nabi cakap dia tak mau. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh, Nabi tak cakap dengan nafsu dia. Dan dalam Quran juga suruh kita apa? Apa yang Rasul sampaikan wajib kita pegang, yang Rasul cegah wajib kita tinggal. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Atii'ullah, kena disebut ati'u, yakni ketaatan kepada Allah. Tidak ada berbelah bahagi, tidak ada apa? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita tak taat pada Allah, ketaatan yang mutlak. Baik. Kemudian wa ati'ur rasul. Ati'u, dibuat ati'u juga. Taat juga pada Rasul. Maksudnya ketaatan pada Rasul ni tidak berbelah bahagi, adalah ketaatan yang mutlak. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sebenarnya dia taat pada Allah. Taat pada Rasul tu Allah Ta'ala sifatkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya ketaatan pada Allah dan Rasul tak boleh kita sembang lain. Kita nak apa? Bagi alasan lain, alasan tu macam ni, logik sana, tak boleh. Ketaatan yang mutlak pada Allah dan Rasul, apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran, apa yang Nabi sebut di dalam hadis dia, sabdanya, wajib taat, tidak berbelah bahagi. Dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. May yuti illa war rasul faqad faza fawzan 'azima.
Apa tidak patut. Ayat ni turun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menikahkan sepupu Nabi yang cantik, anak dara dan sangat cantik. Nama dia Zainab binti Jahshin, sepupu Nabi. Jadi bila Nabi nak kahwinkan dia dengan anak angkat Nabi yang Nabi sangat sayang, iaitu Zaid bin Harisah. Nabi nak kahwinkan. Zaid bin Harisah ni bekas hamba. Sepupu Nabi tu anak dara, orangnya cantik, keturunan dia baik, malah keturunan bangsawan dan dia kaya. Nabi tak pilih untuk diri Nabi. Walaupun boleh kahwin dengan sepupu, Nabi tak pilih untuk Nabi. Nabi bagi untuk anak angkat Nabi yang Nabi cukup sayang dia. Walaupun dia anak angkat Nabi, dia bekas hamba, dia miskin, dia bukan keturunan yang hebat, Nabi nak bagi yang terbaik untuk dia. Maka Zainab tak mau. Sepupu Nabi tak mau. Zainab binti Jahshin dia tak mau. Termasuklah abang Zainab. Abang Zainab Islam juga. Itu Abdullah bin Jahshin, dia tak mau juga radhiyallahu anhu, dia tak mau. Ialah dia tak redha nak menikahkan adik dia yang rupawan, anak dara, kaya, keturunan bangsawan dengan seorang lelaki yang entah daripada mana, tidak ada harta, bukan orang yang kaya, dia tak mau. Maka turun ayat Quran, tidak patut bagi orang lelaki yang beriman, yakni Abdullah bin Jahshin, wala mu'minatin, dan orang perempuan yang beriman, Zainab binti Jahshin. Apabila Allah dan Rasul memutus, Allah dan Rasul, disandarkan terus, Allah dan Rasul putuskan sesuatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia ada pilihan lain. Tak ada. Dia mutlak, ketaatan pada Allah dan Rasul dia mutlak, tak boleh bagi alasan. Bagi alasan mengarut, boleh tersesat jalan. Memang bukan boleh tersesat, memang tersesat jalan. Jadi bila turun ayat ni tuan-tuan, terus Zainab dengan dengan Abdullah bin Jahshin ni terima, kahwinlah dia dengan Zaid bin Harisah. Walaupun kemudian bercerai, kahwin kemudian bercerai, Allah kahwinkan pula Zainab dengan Nabi SAW. Ini perkahwinan Nabi dengan Zainab melalui wahyu, bukan melalui wali, bukan melalui pernikahan. Wahyu turun, kahwinkan Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Jadi nak cerita taat pada Allah dan Rasul, ketaatan mutlak. Baru dia sambung, wa ulil amri minkum, dan para penguasa di kalangan kamu. Ini orang yang memerintah di kalangan umat Islam. Maka ketaatan pada ulil amr, Allah Ta'ala tak sebut ati'u, ati'ullah wa ati'ur Rasul, wa tak sebut wa ati'u ulil amr. Jadi ketaatan kepada ulil amri, penguasa yang pegang kuasa, kena tengok dia. Kalau dia taat pada Allah dan Rasul, maka ketaatan pada dia mutlak, seperti mana kita taat Allah dan Rasul. Tapi kalau ulil amri itu tidak taat pada Allah dan Rasul, fala ta'ata, tidak ada ketaatan bagi dia. Tak ada ketaatan, sebab dia tak taat pada Allah dan Rasul. Dia manusia. Sebab tu dalam sejarah kita boleh baca, sepanjang sejarah ada saja daripada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, ada saja pemimpin-pemimpin bila dapat kuasa dia jahat, dia zalim dan dia kejam. Yang ini tidak ada ketaatan bagi dia. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam derhaka kepada Tuhan, tak boleh. Sebab dia makhluk. Ketaatan mutlak hanyalah pada Allah dan Rasul. Kalau dia taat pada Allah dan Rasul, maka ketaatan pada dia adalah mutlak, seperti mana kita taat pada Allah dan Rasul. Kalau dia tak taat pada Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan pada dia. Baik, kemudian benar. Yang ketiga, benar pada segala perbuatannya dan tindakannya, iaitu datang daripada bimbingan Allah. Ini semua buatan Nabi ini betul, daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya lah dalam soal agama. Semua soal agama ni yang Nabi ajak tu semua betul. Yang tak diberitahu itu dimaafkan. Tak disebut dalam Quran boleh makan udang, boleh makan sotong. Ini tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Mana benda tu halal. Yang tak disebut dimaafkan, boleh. Tak boleh makan dhab, Nabi tak sebut, tapi Khalid makan, Nabi benarkan, Nabi diamkan. Itu tak apa. Baik, apa yang ada pun dalam urusan macam urusan dunia, Nabi SAW berbincang dengan sahabat dia, bincang. Dan kadang-kadang Nabi menerima pandangan sahabat Nabi dalam urusan dunia. Ketika mana perang Badar, tuan-tuan ingat Nabi SAW berhenti di satu tempat. Kemudian seorang sahabat Nabi, Hubab bin Munzir, dia tegur dia memberi cadangan. Dia memberi cadangan. Dia tanya pada Nabi dulu, sahabat Nabi beradab. Takut yang Nabi berhenti ni perintah daripada Allah. Hubab bin Munzir tanya, ini adalah perintah daripada Allah ataupun pandanganmu ya Rasulullah, perancangan? Maka Nabi kata, ini adalah pandangan aku dan perancangan peperangan. Maka kata Hubab bin Munzir, Hubab memberi pandangan. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau kita berhenti di sana, di perigi Badar,
dan kita jadikan pergi Badar itu kita punya bahagian kita, itu lebih baik. Nabi terima pandangan dia. Dalam peperangan Uhud, Nabi SAW berpandangan supaya jangan keluar daripada kota Madinah. Duduk dalam kota Madinah, kita pertahankan kota Madinah dalam kota Madinah. Tapi sahabat Nabi, terutamanya Hamzah bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, Asadullah, yang Nabi sangat sayang dia, digelar Sayyidus Syuhada. Hamzah memberi pandangan pada Nabi SAW supaya perang di luar kota Madinah, sebab nanti geng-geng kafir Quraisy menganggap orang Islam ni penakut, duduk menyorok dalam benteng sendiri. Jadi Hamzah tak mau umat Islam nampak lemah, nampak penakut. Hamzah sangat bertegas pada Nabi supaya, dah kita tahu Hamzah syahid setelah tu, dan Nabi sangat sedih dengan kematian dia. Jadi bila Hamzah bertegas dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang muda, maka Nabi terima pandangan para sahabat. Ini menunjukkan apa? Dalam urusan dunia, pentadbiran, pemimpin sepatutnya dia berbincang dengan orang bawah dia. Dia bukan mutlak, sebab Nabi di situ sebagai pemimpin. Adapun Nabi sebagai penyampai wahyu, penyampai hukum hakam, yang ini mutlak, tak ada cadangan lain. Ini mutlak. Tapi dalam urusan dunia, pengurusan, Nabi bincang. Sama juga suami kena bincang dengan isteri. Janganlah kita bertindak semua macam diktator, tuan-tuan. Tak ada benda kena bincang. Mungkin lebih pandangan itu lebih bernas. Sama juga pemimpin, dia kena berbincang, bawalah pandangan itu lebih bernas dan lebih baik. Kemudian dalam Quran sebut wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka syura, berbincang sesama mereka. Baik. Kemudian yang keempat, benar segala perkataannya, sama ada mengenai hal dunia atau akhirat, semua benar. Urusan dunia ke urusan akhirat, Nabi tak pernah tipu. Tak pernah tipu. Benar. Nabi tak pernah tipu dalam urusan dunia, tak pernah. Hatta melawak pun Nabi tak tipu. Melawak Nabi tak tipu. Benar, ini Nabi cakap benar. Yang mana ada orang perempuan tanya Nabi tentang ahli syurga, Nabi sebut kat dia orang tua tak masuk syurga. Betul, orang tua memang tak masuk syurga. Semua masuk syurga orang yang muda. Yang tua masuk syurga dalam keadaan yang muda. Atau akhirat. Tegasnya agama yang dibawa oleh rasul-rasul itu adalah bersih daripada campur tangan manusia biasa. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang bersih, agama yang tidak ada campur tangan. Hukum hakam yang ada dalam Quran, dalam hadis, tak ada campur tangan. Adapun dalam urusan dunia, Nabi mengajar kita, malah Quran pun mengajar kita dalam urusan dunia. Urusan dunia ni macam mana? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu urusan dunia. Tanyalah pada orang yang ahlinya kalau kita tak tahu. Itu urusan dunia. Kita tak pandai bak kereta, kita rosak, kita pergi jumpa pomen. Pomen bagi tahu. Kita terima, oh begini. Pomen dia pandai. Kita sakit mata, pergi jumpa pakar mata. Pakar bagi tahu sekian dan kita terima. Kita tak pandai masak, jumpa chefnya hebat. Kita tak pandai apa benda lah, tuan-tuan, kita tanya pakar, buat rumah ke apa, semua ada orang dia ilmu bidang-bidang dia. Tanya dia. Hatta zaman Nabi SAW, kalau sahabat Nabi sakit, Nabi suruh rujuk kepada Al-Haris bin Kildah ataupun Al-Haris bin Kaladah. Al-Haris bin Kaladah ni bukan Islam, tapi dia adalah doktor yang paling pakar di kalangan orang Arab. Al-Haris bin Kaladah, dia bukan Islam. Tapi Nabi, bila sahabat Nabi sakit, Nabi suruh rujuk pada Al-Haris bin Kildah. Maknanya dia boleh saja rujuk pada doktor yang non-Muslim kalau dia jujur lah. Terbukti rekod dia jujur. Dia non-Muslim, dia bukan Islam, tapi dia jujur, dia beritahu, dan dia pakar. Memang ada pun sekarang pun ada kan doktor tu hebat, pakar walaupun dia bukan Islam. Nabi benarkan, sahabat Nabi jumpa dia, ambil pandangan daripada dia. Baik, itu dalam urusan dunia. Tanya pada orang yang lebih tahu. Itu kaedah umum, tuan-tuan, apa-apa saja. Kemudian firman Allah ayat 3 hingga 4 surah An-Najm, surah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah ia Muhammad menurutkan sesuatu mengikut kemahuannya, melainkan semua wahyu yang datang daripada Allah. Ini hawa nafsu lah. Dan ini hawa nafsu kerana jiwa dalam hati ni, keinginan-keinginan yang ada dalam hati ni. Kita kan ada macam-macam keinginan dalam hati, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu ni ada supaya kita boleh hidup. Suka pada perempuan supaya kita boleh kahwin dan kita ada beranak pinak. Maka tak habislah generasi manusia, tak matilah generasi manusia. Kita suka kepada makan supaya kalau tak makan matilah kita, tuan-tuan. Kita suka pada minum boleh hidup. Kita suka rehat, kadang-kadang tidur. Supaya apa? Kalau kita tak tidur, tuan-tuan, mati. Berapa hari kalau tuan-tuan tak tidur? 4 hari, 5 hari, dia mula ada gangguan.
Dia boleh jadi halusinasi tuan-tuan. Dengar orang bercakap pula, nampak benda yang nampak hantu, bukan nampak hantu, otak dia sebenarnya terganggu. Banyak orang yang berhalusinasi, pasal itu dia tak tidur. Jadi kita ada keinginan, ada nafsu pada duit, supaya apa? Kita bekerja dapat rezeki yang halal. Kita suka pada duit, suka pada kenderaan, tak apalah, bagus tuan-tuan beli kenderaan yang elok-elok, mahal-mahal, tak apa tuan-tuan. Selagi mana rezeki yang halal, tuan-tuan boleh guna bawa isteri dengan anak-anak. Dia ada kebaikan dia semua. Tapi selagi mana kita gunakan dia di tempat yang halal dan dibenarkan. Yang salahnya kita ikut dia, kita suka pada duit, kita buat benda yang haram, kita pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Itu silap lah. Suka kepada perempuan, tak kahwin, dia berzina tuan-tuan. Silap lah. Gitulah. Sebenarnya nafsu itu banyak. Orang yang berzina berdosa besar. Orang yang berhubung badan dengan suami isteri, berhubung badan, dia dapat pahala. Dia sebab tempat yang halal dapat pahala, tempat yang haram berdosa. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan. Baik, kemudian andainya Rasul-Rasul itu melakukan penustaan dalam tugasnya, sudah tentu Allah tidak mengaku kebenarannya dan tidak melantiknya menjadi Rasul. Kalau dia menipu tuan-tuan, dalam Quran sebut walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhaznahu bil yamin, la akhaznahu minhu bil yamin. Maksud dia apa? Kalaulah Muhammad itu taqawwala alaina, mana taqawwal? Dia mengatakan apa yang Allah Ta'ala tak kata. Allah Ta'ala tak kata lagu tu, Nabi kata. Itu Arab panggil taqawul. Orang tu tak kata pun lagu tu, kita tuduh dia kata lagu tu. Taqawul. Banyak berlaku tuan-tuan dalam dunia. Nampak? Kawan tu cakap lain, dalam berita kod lain, dalam surat khabar lain yang kawan tu sebut, dia kod lain. Memang jadi fitnah lah. Dia panggil taqawul. Taqawul. Kita mengatakan sesuatu yang tak dikatakan oleh seseorang. Jadi kalau Nabi Muhammad itu mengatakan apa yang Allah Ta'ala tak kata, apa yang Allah Ta'ala tak perintah, Nabi perintah, apa yang Allah Ta'ala tak larang, Nabi larang, la khazna min hubil yamin, kami akan rentak dia dengan kekuasaan kami. Yamin itu tangan kanan. Nabi Allah bukan beranggota, tapi nak ceritanya tuan-tuan, kuatnya di situ majaz. Ini Allah Ta'ala ke hukum terus kalau Nabi taqawul pada Allah. Baik, kemudian sedangkan Allah mengakui kebenaran mereka. Firman Allah ayat 52 surah Yasin, Allah mengiktiraf kebenaran Nabi, Allah yang mengiktiraf. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah kebangkitan yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Ini mati setelah kebangkitan setelah mati. Dan memang benarlah pada Rasul itu tentang kata-kata mereka. Wa sadaqal mursalun. Yani Allah mengiktiraf Rasul itu memang benar. Sebab kata Rasul itu tipu, batal akidah dia, rosak akidah dia. Baik, kemudian wa sadaqal mursalun, dan benarlah kata-kata mereka. Sama juga kita baca Quran kan, kita kata sadaqallahul azim. Menurut sebagai ulama sunat baca. Lepas habis baca Quran, sadaqallahul azim. Pasal apa? Dalam Quran kata qul sadaqallah, katakanlah telah benarlah firman Allah. Ayat surah Al-Imran juzuk 4. Itu yang sebagai ulama galakkan. Lepas baca Quran, sadaqallahul azim, telah benarlah kata-kata Allah. Begitu. Baik, kemudian huraian sifat kepercayaan, habislah sifat benar. Sifat benar habislah. Dan sifat benar ni kita juga digalakkan bersifat benar. Diwajibkan, bukan digalakkan, diwajibkan bersifat benar. Benar sungguh. Benar pada ucapan, benar pada tindakan, benar pada apa? Benar pada tingkah laku, itu benar. Jangan berretorik. Retorik ini maksudnya tindakan kita, perbuatan kita, kita merayu supaya orang suka pada kita, orang sokong kita ataupun orang cenderung pada kita, tapi tindakan kita tak ada apa. Itu dipanggil retorik. Retorik politik lah, retorik ekonomi lah. Maksud dia apa? Sembang lain, cara lain, hasil lain. Itu retorik. Tindakan, percakapan seolah-olah merayu, memujuk supaya orang suka pada dia, tapi rupanya tindakan dia tak ada. Itu tak boleh berretorik. Maksud retorik ni dia dekat-dekat dengan orang yang munafik lah, nifak, sifat nifak. Lain yang dia cakap, lain yang dia buatnya. Retorik. Jadi benar dia mesti benar pada perkataan dia, benar pada perbuatan dia, benar dalam niat dia. Semua. Termasuk juga orang yang tidak ikhlas dalam beramal, dia bukan orang yang benar. Betul, beramal kerana Allah, dia beramal kerana lain, dia bukan orang yang benar.
Benar pada 3 sudut tu. Dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang hamba itu selalulah benar, bersikap benar. Mana dia apa? Dia kalau buat baik benar kerana Allah. Kalau dia tolong orang benar, ikhlas. Tidak mengharap imbalan. Siapa yang tolong orang dia harap imbalan, itu unsur-unsur rasuah. Bagi mengharap imbalan, rasuah lah tu. Apa benda kita ada jawatan besar, kita tak kenal dia, tiba-tiba dia bagi kita macam-macam. Kita dah tahulah ada benda yang dia akan minta nanti. Kerana jawatan kita, rasuah lah tu. Jadi orang yang benar ni dia bagi bantuan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ikhlas, benar tak? Baik. Benar ini dia membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pada syurga. Seorang lelaki itu selalulah dia bersikap benar. Benarlah ni kalau beramal kerana Allah, kalau tolong pun semata-mata tak mengharap imbalan, tuan-tuan. Benar juga dalam ucapan dia, perbuatan dia dan niat dia, dia selalu bersikap benar. Tak bohong. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Di sisi Allah tercatat dia orang yang benar. Bukan orang yang bohong, bukan yang orang hipokrit, bukan orang yang berretorik-retoriknya. Hidup dia retorik banyak. Apa pun tak ada. Baik. Kemudian sambungan dia. Itu kalau orang bersikap benar. Di sisi Allah siddiq, dia ni bagus. Selalu bersikap benar. Sebab tu jangan melazimi tipu. Ada orang kena tipu biasa, tipu tuan-tuan. Sampai kita pun pelik, pasal apa dia tipu, kita pelik. Saya pernah jumpa seorang ada title lah ustaz, walaupun dia tak mengajar masjid, tapi dia ada title lah ustaz, mengaji dekat U dulu, U Malaysia lah dia mengaji, dia ambil kos agama. Tapi kalau cakap ni Allahu Akbar, kena double check, triple check. Mohong banyak, cakap mohong. Oh, pening kepala tuan. Alhamdulillah lah kalau dia tak mengajar masjid. Kalau jenis lagu tu mengajar masjid pun orang dengar pun tak seronok tuan-tuan. Kalau dengar pun susah lah nak sampai ke hati orang. Maksud apa? Dia pun cakap mohong. Memang orang lagu tu Allah tak susah lah kalau nak ada kemampuan untuk mengajar dalam masjid. Cakap mohong. Oh, mohong cakap. Mohong saja. Sini mohong, sana mohong, sini mohong. Hidup dia mohong tuan-tuan. Pelik tuan-tuan. Ada, dia suka tipu. Bila dah suka tipu ni tuan-tuan, nanti dia susah nak ubah akhlak tu. Tak kira lah dia ada title panggil dia ustaz ke tak panggil ustaz ke. Jangan biasakan tipu. Jangan tipu dalam apa-apa sudut pun, jangan tipu. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian dalam Nabi sambung, wa innar rajula la yakdhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang lelaki itu sentiasa menipu. Bersikap menipu. Bersikap menipu ni macam mana? Cakap bohong, janji pun tak tepati, bohong lah tu. Janji tak tepati, bohong sama. Kemudian apa? Bila beramal tak ikhlas, bila buat satu benda ada tujuan keduniaan, ada udang di sebalik mi orang kata. Semua tuan-tuan, orang yang tak jujur, tindakan dia tak jujur, semua ada kepentingan tuan-tuan, tak pernah nak ikhlas. Tak pernah nak jujur perkataan dia, tak pernah jujur perbuatan dia. Selalu dia bersikap macam tu dalam hidup dia. Sehingga dia ditulis di sisi Allah kadzaban, pembohong besar. Kadzab ni pembohong besar. Duk bohong sana, bohong sini, bohong. Jadi tuan-tuan, sampailah dia ditulis di sisi Allah dia ni pembohong. Kadzab ni bukan pembohong besar, pembohong besar. Tuan-tuan tahu Dajjal. Kenapa Dajjal dipanggil Dajjal? Dajjal lah, maksudnya dia orang yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Ataupun pembohong besar. Dajjal pembohong besar. Dia tahu benda itu benar, tapi ditutup kebenaran itu dengan kebenaran itu ditutup dengan kepalsuan. Dihiasi kebenaran itu, ditutup dan dihiaskan kebatilan itu. Dihiasi. Yang kebatilan itu dibagi cantik, yang kebenaran itu ditutup. Dajjal lah, itu dipanggil Dajjal. Itu ahli hadis. Kalau orang tu banyak sangat menipu, ahli hadis panggil dia Dajjal, pembohong besar. Kadzab, Dajjal, pembohong besar. Hidup dengan pembohongan. Kemudian kita tengok huraian sifat kepercayaan ni, sifat amanah. Kepercayaan ni sifat amanah. Orang yang bila diberi tanggungjawab,
dan ditungaikan tanggungjawab tu, itu orang yang amanah. Termasuklah orang yang kita minta dia simpan rahsia, dia tolong simpan, dia amanah. Kita bagi dia barang, tolong jaga sat, dia jaga sungguh barang kita, sampailah kita nak balik dia pulangkan semula. Itu orang yang amanah. Itu orang yang amanah, orang yang diberi tanggungjawab. Termasuklah orang yang berhutang, dia amanah ke tak amanah? Orang yang berhutang, dia bertanggungjawab bayar hutang dia, tanggungjawab dia. Kalau dia berhutang dan dia tak bayar hutang dia, dia orang yang tak amanah, dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Kawan hang bagi duit kat hang 10,000 dengan harapan, dengan kepercayaan hang bayar balik lagi 2 bulan. Bila hang dapat hang tak bayar, bohong lah tu. Orang bagi kita, minta kat kita apa-apa, jaga barang. Kata, dan dia minta kat kita, jangan naiklah mutu aku ni. Dia minta kita simpan, dia kata jangan naiklah mutu dia. Dia tak ada, kita naik tuan. Dia tak amanah. Khianat. Berapa ramai orang kena tuan-tuan. Saya ada jumpa satu orang kena muhung. Banyaklah orang kena muhung ni tuan-tuan. Ini saya jumpa kena muhung, bukan semua kedai, sebahagian kedai lah. Kedai apa? Bengkel cat kereta. Cat kereta. Cat kereta ni banyak yang bagus, tapi ada segelintir lah. Ada seorang yang saya kenal itu bengkel cat. Dia tengok ada satu bukan Islam, yang ni ada yang Islam, Melayu Islam. Jadi dia utamakanlah bengkel Melayu Islam tu. Yalah, kita mesti utamakan Melayu Islam, baguslah. Itu yang terbaiknya. Apatah lagi kalau kita nak jadikan teman-teman rapat, mestilah orang Islam. Dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman rapat kamu dengan kamu bermusuh dengan orang Islam. Tak boleh. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Adakah kamu nak jadikan alasan yang kukuh kepada Allah untuk menyiksa kamu? Jadi dia niat baguslah. Dia tengok kita tolonglah kedai Melayu Islam ni, dia hantar. Dia pergi hantar berbulan-bulan, lama dia hantar tak buat. Dia pun heran, cik, tak buat. Pasal apa tak buat? Rupanya apa? Orang Melayu tu lah, tukang kedai tu bukan dia buat, dia naik kereta kawan tu. Ini tak amanah. Orang bagi kereta suruh cat, bukan suruh hang ronda satu bagan serai pek hutang. Orang tak bagi hang naik ronda, orang bagi suruh cat. Kalau hang nak naik, hang kena minta kebenaran kawan tu. Itu yang masalah kadang-kadang, sehingga orang jadi hilang kepercayaan. Maka orang hantarlah pada kedai yang lebih dipercaya. Walaupun kedai tu non-Muslim, tapi dia amanah, dipercaya, orang pergi kedai tu. Pasal macam mana kena tipu dengan kedai dekat-dekat sebelah-sebelah. Maka kawan tu duk naik. Pasal apa? Kereta dia baru lagi. Kawan tu baru beli kereta, lawa kereta dia baru beli, tapi dia tak suka warna tu. Dia nak warna lain. Kereta tu baru lagi, saya tengok sayang cat, baru lagi. Maybe lah lama sikit, tapi disebabkan dia tak suka warna apa, dia tak suka warna tu. Kereta tu warna biru. Jadi dia tengok macam tak lawa warna biru ni, dia nak warna pink. Dia orang perempuan tuan. Kalau orang lelaki warna pink, saya pun pelik. Dia orang perempuan lah, dia nak warna pink. Jadi kita rasa pelik kan, daripada biru ke warna pink kan. Mana ada kereta Alza warna pink. Tapi dia perempuan, dia suka warna pink. Tak apalah. Baik, jadi dia tunggu, dia nak warna pink lah. Dia tunggu punya lama, tak siap-siap. Sehinggalah dia jumpa kawan tu duk ronda. Dia pergi pek buntak, nampak lah kawan tu duk ronda naik kereta. Kereta dia baru, seronok, duk apa, tayang kereta orang. Itu tak amanah, tu khianat nama dia. Tapi dia tak tegur lah, dia kecil hati lah tengok. Tak apalah. Lepas pada tu, selang sehari ke 2 hari, dia kata kereta tu dah siap. Cat 2 hari tuan-tuan, cat apa 2 hari? Cat mana boleh 2 hari, makan masa kena masuk. Kalau tuan-tuan cat kereta seminggu saja, ada kedai buat seminggu. Soalnya dia tak tahan sangat. Kena lama lagi tuan-tuan. Saya cat kereta saya seminggu. Vios. Seminggu tuan, boleh lah. Tapi selang baru setahun 2 tahun kita nampak lah kurang sikit, ada lekang sini. Biasanya cat ni dia makan masa lama. Baru dia betul-betul elok. Tak apalah tuan-tuan. Dia cat sehari je. Sehari ke 2 hari je. Tahu-tahu siap. Tuan-tuan bayangkan kereta tu asalnya warna biru. Dia kalau tuan-tuan nak cat, tuan-tuan kena kikih dulu, betul tak? Kikih dulu, bagi warna putih, baru dia cantik undercoat. Ini kawan tu dia tak cat, dia tak kikih, dia bubuh tindan terus pink tu atau warna biru. Jadi pink saya pun tak tahu nak kata pink tak pink, nak biar pink ke biru-biruan tuan-tuan, macam tu. Macam orang sakit jantung. Orang sakit jantung kan biru tuan-tuan, ada macam itulah. Pink dia macam kena sakit jantung. Pink ke biru-biruan, memang huduh tuan-tuan nampak. Saya nampak kereta dia sikit kesian, tengok Allah kesian.
Pink warna kebiru-biruan, memang tak cantik. Tak cantik langsung tuan-tuan. Macam mana hang boleh cat kereta kawan tu dalam masa sehari 2 hari siap? Ni tak amanah, bayar mahal 2,000 lebih. Mana sifat amanah? Itu panggil khianat, naik kereta orang. Ingat, kalau kita orang hantar bengkel kedai kita, buah kereta, kalau nak naik minta kebenaran dia. Kalau kawan tu tak bagi, tak boleh naik. Dia bukan bagi kita naik, dia letak kereta suruh repair. Baik. Ada setengah kedai tu lagi bagus. Kita pergi letak ni belah Penang, pergi letak kereta nak cat, dia pergi ambil kereta tu apa? Dia buat apa, racing, buat race. Ada juga tuan. Macam-macam tuan. Baik. Kemudian artinya rasul-rasul itu dipercayai dan jujur dalam tugasnya menyuruh manusia ke jalan Allah. Ni jujur dan benar lah. Dia tak ada langsung, walaupun dah jadi rasul, dia dah ada authority, dia dah ada kuasa, dia tak ada langsung kot dia nak khianat ke, dia nak perkena kawan ni ke, nak kena tak. Walaupun dia dah jadi rasul, duduk di satu tempat yang sangat mulia, dia takkan guna kedudukan dia, pangkat dia untuk kepentingan dia, untuk zalim, tak ada. Dia orang yang betul-betul jujur dalam menyampaikan seruan. Tak ada apa-apa kepentingan menggunakan nama dia sebagai rasul, sebab orang bila dengar rasul orang taat. Rasul. Tuan-tuan tengok ajaran-ajaran sesat. Kenapa jadi sesat? Tok Syekh tu, Tok Syekh ajaran sesat lah. Tarekat ke apa ke, yang tarekat ni banyak diiktiraf, tapi sebahagian dia. Samaniyah tu diiktiraf, tapi ada sebahagian dia masuk tarekat Samaniyah, ditinggal Tok Syekh dia pergi tambah apa benda yang sesat. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab biasanya orang bila ikut satu ajaran dia tak asup sikit. Dia tak asup pada tok guru dia tu. Jadi tok guru dia buat apa-apa semua betul. Tok guru dia buat apa pun betul. Saya dengar satu cerita tu, satu ajaran sesat di Negeri Sembilan. Dr. Mursyidi cerita, pakar bahagian akidah di Jawi. Dia nak cerita betapa tak asupnya pengikut ajaran. Saya lupa nama ajaran dia tu. Tak asup sungguh. Di ajaran sesat ni dia ada 3. Perempuan, dia mesti main perempuan. Sama dia atas nama nikah muta'ah ke, main perempuan tu. Senang nak buat seks. Ataupun nikah batin ke, buhlah nama apa pun. Tapi perempuan akan menjadi bahan seks. Semua ajaran sesat dia ada benda tu. Itu tarikan utama dia. Senang, bini orang ke tak bini orang ke, boleh. Tarikan tu yang orang jadi tak masuk. Bila dah berzina, buat seks, hati jadi lagi gelap, lagi buta, lagi susah nak dapat hidayah. Seks. Yang kedua, duit. Biasanya Tok Syekh ni kaya, orang bawah tak masuk, bagi duit. Tok Syekh banyak duit. Yang ketiga adalah taksub. Memang taksub, sangat taksub. Itu yang disebut oleh Dr. Mursyidi yang dia kaji lebih 10 tahun tentang ajaran sesat. Tuan ingat ada seorang pegawai Jabatan Agama Islam Pahang yang kena tembak. Ajaran apa yang tembak tu, meninggal dia pun ajaran tu. Saya lupa ajaran dia. Tuhan Harun begitulah. Tuhan Harun kot. Jadi dia panggil pegawai tu keluar tu, dia tembak. Daripada pistol, tahu dia duduk ke mana, tembak. Mati depan rumah dia, depan anak dia tembak dia. Tak masuk, boleh bunuh. Dia sangat tak masuk. Dan yang dicerita tu di Negeri Sembilan tu, depa sangat ada satu ajaran sesat tu, depa sangat tak masuk dengan Tok Syekh tu. Kononnya Tok Syekh ni dulu sakit. Lepas tu dia mandi di kolam yang mana Nabi Ayub mandi di situ. Kita pun tak tahu mana kolam dia tahu. Jadi dia mandi kat kolam Nabi Ayub tu, maka sembuh semua penyakit dia, tinggal sikit je. Lepas tu dia kata Tok Syekh dia ni kalau baca Quran, cerita bab perang Badar, Quran kan, surah perang, Tok Syekh ni nampak seolah-olah perang Badar itu berlaku di hadapan dia. Dia ni dia cerita, pengikut dia cerita dekat Dr. Mursyidi. Sangat tak masuk. Kalau dia baca ayat tentang Quran, tentang syurga, tentang apa-apalah, seolah-olah dia nampak benda tu depan mata dia. Tak apalah tuan-tuan, dipendek ceritanya, satu pengikut dia tu sangat tak masuk sampai dia sanggup, dia ada anak saudara seorang perempuan. Mak ayah dia tak ada dia, maka dia bela anak saudara dia perempuan, muda lagi, anak dara, awal 20-an. Kata Dr. Mursyidi, dia kata aku tengok dia pun, aku pun pening. Lawa sungguh. Dia kerja sebagai pramugari. Dr. Mursyidi tengok lawa sungguh orang dia. Dia boleh bagi anak saudara dia ni kat Tok Syekh dia untuk mengaji. Istilah dia mengaji ya. Dia bagi daripada lepas isyak sampai pagi esok.
Mengaji apa tuan macam tu. Tapi dia tak kisah. Tak apa. Itu kata tak masuk. Sampai buta mata hati, buta mata kepala, buta akal tuan-tuan. Buta tak masuk. Sampai tak boleh fikir. Benda jelas salah. Dia boleh bagi dan dia tak kisah, dia redha. Yang perempuan tu pun syok. Hak tu. Waktu panggil ajaran sesat, jadi tak masuk. Susah tuan-tuan. Dia jadi susah kita nak betul, kecuali dia betul-betul nak berubah, dia ikhlas, dia muhasabah diri dia boleh. Tapi kalau dia sombong, keras kepala, susahlah. Baik. Kemudian tuan-tuan, mereka adalah manusia yang boleh dipercayai sesuatu tugas yang diserahkan, boleh dipercayai. Makna dia takkan gunalah kepentingan jawatan sebagai rasul untuk memuaskan nafsu dia, tak. Semata-mata taat pada Allah dan Rasul, semata-mata taat pada Allah dan Rasul. Tidak ada apa-apa kepentingan yang lain. Kadang-kadang sebahagian manusia bila dia ada satu pangkat, dia ada satu pengaruh, dia mula nak bertindak melampau. Mula dia bertindak untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Nabi tak ada macam tu tuan-tuan. Walaupun Rasul ni lebih tinggi daripada segala jawatan yang dekat dunia ni, paling tinggi lah, dengan mukjizatnya, dengan pertolongan pada Allah. Tapi Nabi takkan guna pangkat mukjizat untuk mempengaruhi orang, untuk memuaskan nafsu dia, kepentingan dia tak ada. Kemudian tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik lahir maupun batin. Ini amanah juga. Kenapa disebut sebagai amanah kalau tak buat dosa? Pasal itu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah. Tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah supaya apa? Jangan melakukan dosa, dan kita mesti buat benda-benda yang wajib. Itu tanggungjawab yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita, dan kita terima. Itulah amanah tuan-tuan. Apa amanah Allah? Yakni kita taat pada Allah. Yang wajib kita buat semua, yang haram kita tinggal semua. Itu amanah, tanggungjawab yang Allah serahkan pada kita. Nabi-Nabi tak buat zahir dan batin. Orang yang mana buat dosa zahir dan batin, dia tidak amanah, dia khianat kepada tanggungjawab yang Allah bagi pada dia. Kita tahu kan, kita baca Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kan jelas. Sebab saya ada kat atas muka bumi ni, tuan-tuan ada atas muka bumi ni untuk kita beribadah pada Allah, tunduk dan patuh pada Allah, bukan pada makhluk. Tiba-tiba kita buat benda khianat, kita ingkar pada Allah, khianat. Dalam suratul Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah, kata Allah, kami telah membentangkan, kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung dan ganang. Semua tak mau. Fa abaina yahmilnaha. Langit yang besar luas tak bertepi ni, kita pun tak tahu tuan-tuan di mana hujung ni. Langit tak mau amanah tu. Tanggungjawab tu langit tak mau bagi pada bumi. Bumi tak mau. Bumi ni tuan-tuan, dia hidup dan dia bercakap, cuma kita tak faham bahasa dia. Dia makhluk yang beranjak. Dia makhluk, hakikatnya dia makhluk yang taat pada Allah. Taat pada Allah. Dan dia bercakap dengan Allah. Sama dengan langit. Dia taat pada Allah dan dia bercakap dengan Allah. Cuma kita tak faham. Binatang pun sama. Dia bertasbih pada Allah. Gunung ganang bertasbih, tapi kita tak faham. Quran sebut Jadi tuan-tuan, kemudian Allah Ta'ala tak berikan juga amanah ni pada gunung ganang. Semua tak mau. Gunung ganang yang kukuh tu. Wa ashfaqna minha, malah dia takut dengan amanah tu. Takut. Orang bila nak beri amanah, tanggungjawab pemimpin ke, tanggungjawab nak pegang jawatan besar-besar, ada setengah orang dia takut. Bukan takut pasal apa? Takut tak dapat tunaikan. Takut nak dilantik sebagai pengarah ke apa ke. Dia, boleh ke aku buat ni? Nak dilantik sebagai ahli DUN ke, parlimen ke, apa-apa jawatan tuan-tuan, kadang dia rasa takut. Tak seboleh ke tak boleh aku ni. Dia risau. Wa ashfaqna minha, kata Allah, wa hamalahal insan, tapi manusia dah ambil. Manusia ambil. Waktu alam ruh dulu kita ambil. Jadi apa amanah tu? Kata Hasan Al-Basri, sekiranya kita taat pada Allah, kita buat segala yang wajib, tinggal segala yang dilarang, maka kita akan masuk syurga. Jadi kalau kita ingkar pada Allah, yang ni yang wajib kita abaikan, yang haram kita buat, maka tempat dia neraka. Itu saja amanah dia. Tapi langit dan bumi risau pada neraka tu. Baik. Tapi manusia terima. Manusia terima. Kemudian, tapi kita kalau tak ingat, saya tak ingat pun di alam ruh dulu. Memanglah kita tak ingat tuan-tuan. Pasal apa? Bila masuk dalam dunia ni macam-macam perhiasan, kita terlupa tuan-tuan. Dalam benda, tuan-tuan jangan fikir, saya boleh terlupalah
perjanjian saya dengan Allah, amanah yang saya terima di alam ruh dulu. Dalam urusan dunia pun kita lupa, tuan-tuan. Kunci letak kat mana pun lupa. Rukun semayang pun kadang lupa. Banyak benda lupa tentang kita ni. Lupa saja, lupa sana, lupa sini. Patut lagi main dunia kita lupa. Tapi bukti dia kita boleh nampak. Manusia ni perangai dia suka ambil tanggungjawab. Walaupun dia tak layak pegang pun. Dia tak mampu pun, tapi dia nak. Dia tak boleh buat, tapi dia nak juga jawatan tu. Kadang jawatan ni tak mau, dia nak jawatan ni. Dia tak boleh pun. Dia suka ambil amanah yang dia tak dapat tunaikan. Kita nampak tanda tu ada pada manusia. Itulah bukti jelas yang manusia ni dah ambil amanah sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak terima tu, dia takkan hidup kat dunia ni. Dia takkan ada. Dia mati ke apa, lahir-lahir mati ke. Dia tak terima amanah tu. Baik, kemudian kiranya Rasul itu pecah amanah. Mereka tidak sekali melakukan penipuan atau penyelewengan terhadap hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah. Tak ada penyelewengan, tidak ada modified, tak ada. Macam mana Allah Ta'ala perintah, begitulah para Nabi ni sampaikan. Walaupun berat di hati, tuan-tuan. Saya sebut tadi tentang kisah apa? Zainab binti Jahshin tu, yang Allah kahwinkan dia dengan Nabi SAW. Nabi agak berat sebenarnya. Nabi agak berat nak bagi tahu kat para sahabat yang Allah akan kahwinkan Zainab dengan Nabi. Nabi agak keberatan. Sebab apa? Di dalam budaya bangsa Arab, bapa mentua, bapa tak boleh kahwin dengan menantu anak angkat. Kita kalau dalam ajaran Islam, memang menantu anak kita tak boleh kahwin dengan menantu kita. Walaupun anak kita tak sentuh lagi. Kahwin-kahwin meninggal, siapa-siapalah kahwin meninggal. Seorang lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan, dah sah dah nikah dia tak sentuh lagi perempuan tu, meninggal. Tak kiralah meninggal apa, insiden ke, sakit ke apa ke, meninggal. Maka perempuan ini dia tak boleh kahwin dengan bapa pada lelaki ni, pak mentua dia lah. Selama-lamanya. Dan tak batal wuduk bila bersalam. Dan tak apa, boleh buka aurat yang zahir, yakni rambut, boleh tengok rambut, tangan macam tu. Apa? Dada tak boleh lah. Macam orang perempuan dalam rumah, itu aurat yang zahir lah. Bawah pada lutut. Selama-lamanya. Dipanggil haram kerana musaharah. Haram kerana pernikahan atau persemendaan. Tak boleh. Termasuklah orang dia dah kahwin bercerai. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Kahwin-kahwin, jadi pertikaian, bercerai. Bila dia bercerai saja dengan perempuan tu, memanglah bila dia bercerai dengan perempuan tu, dia tak boleh dah tengok aurat perempuan tu. Bukan isteri dah. Dulu masa isteri dia boleh tengok. Dia tak ada, antara suami dan isteri tidak ada aurat. Mana ada aurat antara suami dan isteri? Tak ada aurat langsung. Boleh tengok semua. Baik. Jadi bila dah bercerai, dia tak boleh tengok lah. Habis dia kena tutup. Betul tak? Macam bila perempuan dia dah bercerai, maka dia jadi orang perempuan ajnabi, orang perempuan yang lain. Dia boleh tengok muka dengan tangan saja, lain tak boleh tengok. Dulu bini dia 10 tahun, tak kira lah 10 tahun dah tidur sekali, tapi dah bercerai habis. Tapi ada pun ayah laki tu walaupun apa, perempuan tu dah bercerai dengan anak laki dia, ayah laki tu tetap boleh salam dengan perempuan tu, tak batal wuduk. Macam lah ni ada pelakon bercerai hari ni kan. Jadi dia boleh salam dengan Yusuf Aslam, bapa mentua dia lah, tak batal wuduk dia. Dan Yusuf Aslam boleh tengok aurat dia yang zahir lah, rambut, tangan, kaki, bawah lutut, boleh tengok. Walaupun dah bercerai dengan anak dia. Sebab apa? Dia dah haram kerana persendaan selama-lamanya. Samalah mak mentua kita kan. Siapa-siapalah, dia ada mak mentua, kemudian dia bercerai dengan bini dia. Mak mentua dia sampai bila-bila. Walaupun dah bercerai dengan bini dia, dia boleh salam dengan mak mentua dia, tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Dan dia apa, mak mentua dia boleh tengok aurat dia selain pada pusat dan lutut, boleh. Sebab mentua dia selama-lamanya haram kerana persendaan. Tapi kenapa isteri kita tak macam tu? Sebab isteri kita boleh habis dengan perceraian, cerai habis. Ada pun mak mentua dia tak akan hilang gelaran tu setelah bercerai, tak hilang, dia kekal. Itu hukum Islam. Dalam budaya masyarakat Arab Jahiliah, dia pergi tambah sikit. Isteri anak angkat pun bapa angkat tak boleh kahwin. Ini mengarut dah. Sebab anak angkat mana ada hubungan apa-apa dengan kita. Kita ada anak angkat,
Dia hanya anak angkat. Anak angkat. Ada orang kadang-kadang dia ada bapa angkat banyak. Saya jumpa orang dia baik, dia kat Kedah ada bapa angkat, dekat luar negara ada bapa angkat, kat Selangor bapa angkat, dia baik, orang suka dengan dia. Bapa angkat dia banyak. Bapa angkat dengan anak angkat dia tak ada apa-apa hubungan. Harta pusaka apa pun tak dapat. Budaya orang Arab, anak angkat ni depa anggap anak betul. Sehingga isteri anak angkat tu, bapa angkat tak boleh kahwin dengan isteri dia. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Nabi SAW. Jadi isteri dia Zainab binti Jahshin tu, orang bangsa Arab anggap Nabi tak boleh kahwin dengan dia, pasal dia isteri kepada anak angkat. Padahal dalam Islam tak macam tu. Itu budaya masyarakat Arab jahiliyah. Dan mereka pun suka bin sesuka hati. Bukan anak pun bin tak boleh. Itu budaya Arab jahiliyah, tak boleh. Mereka panggil dulu Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad dia panggil. Allah Ta'ala tegur, tak boleh. Bin pada Nabi pun tak boleh. Walaupun Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad, tak boleh bin pada dia. Sebab Zaid bukan anak Nabi. Orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, turun ayat Quran, ud'uhum li'abaim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapa di mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Tak boleh buh nama kita yang tak ada nasab dengan dia. Jadi orang Arab asal panggil Zaid bin Muhammad, ubah Zaid bin Harisah balik, ubah balik. Jadi disebab Nabi sebabnya berat bila tahu wahyu Allah kahwinkan Nabi dengan, wahyu turun pada Nabi, Allah kahwinkan Zainab dengan Nabi SAW. Nabi sangat keberatan. Dan Nabi rasa takut nak sampaikan kepada sahabat dan bangsa Arab. Takut orang salah faham. Oh, patutlah dia nak rupanya kat Zainab. Takut orang anggap begitu. Tapi Nabi sampaikan juga. Satu-satunya isteri Nabi yang dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Zainab binti Jahshin. Allah yang kahwinkan. Nabi risau, takut orang salah anggap, oh Muhammad ni dia reka wahyu bagi kahwin apa? Dia reka wahyu kahwinkan bini Zaid dengan dia. Oh, dia takut orang salah anggap begitu. Dan memang ada pun sampai hari ini orientalis yang tuduh Nabi Muhammad telah mengorat isteri Zaid bin Harisah, kemudian dia reka wahyu kahwinkan Zaid. Dia orang tuduh begitu. Nabi berdulu dalam Quran sebut watakhsha, Nabi takut nak sampaikan, takut orang salah anggap pada Nabi, orang fitnah Nabi, dan bercanggah dengan budaya bangsa Arab. Tapi Nabi sampaikan juga, dan Nabi pun berkahwinlah dengan Zainab binti Jahshin. Baik, kemudian 4 minit lagi. Kiranya Rasul itu pecah amanah dan bersifat khianat, sudah tentu Allah tidak menyuruh hamba-hambanya mempercayai mereka. Jadi kalau Rasul tu khianat, tak amanah, maksudnya apa yang Allah Ta'ala sampaikan, kalau dia suka dia sampaikan, yang dia tak suka dia tak sampaikan. Kalau begitu sifat Nabi, Allah Ta'ala takkan perintahkan kita taat pada Nabi. Firman Allah ayat 143 surah Asy-Syu'ara, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kamu adalah rasul yang amanah. Allah rakamkan dalam Quran. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Baik. Jadi tuan-tuan, nak cerita Nabi, bukti jelas lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok betul-betul jelas lah, di mana bukti yang Nabi ni betul-betul amanah tuan-tuan. Ayat Al-Quran yang menegur Nabi pun ada tuan-tuan dalam Quran. Macam tu. Ayat Quran tu tegur Nabi. Nabi sampaikan juga. Walaupun ayat tu tegur Nabi SAW. Contohnya dalam surah Abasa wa Tawalla, Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Kerana ketika mana datangnya Abdullah bin Umi Maktum, Nabi SAW sedang sibuk berdakwah pada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah. Ini pemimpin bangsa Arab Quraisy yang sombong dan jahat lah. Dia pun ni pernah satu ketika dia pun menunjukkan keinginan nak masuk Islam. Dia tunjuk keinginan masuk Islam. Maka Nabi bila Abu Jahal dengan geng-geng ni tunjuk keinginan nak masuk Islam, Nabi sangat gembira. Sebab kalau yang ni masuk Islam, penduduk Mekah akan taat. Sebab inilah kepala-kepala besar ni. Nabi berdakwah sepenuh hati pada Abu Jahal, pada Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah. Depa ni bukan sekadar pemuka, pembesar-pembesar, dan mereka ni semua hartawan-hartawan, orang kaya-kaya semua, kaya dan pakak-pakak besar, orang yang ditaati oleh kaum dia. Nabi berdakwah sepenuh hati. Kalau mereka masuk Islam, mudah-mudahan kaum mereka juga masuk Islam. Tengah Nabi berdakwah, datanglah sahabat Nabi yang buta mata dia,
yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum dia datang dan dia kata kat Nabi SAW, alimni ma yu'allimuka Allah, ajarkanlah aku apa yang Allah ajarkan kepadamu, yakni sampaikan padaku apa yang wahyu Allah sampaikan kepada engkau wahai Rasulullah. Dia minta Nabi ajar, ada tak nasihat-nasihat daripada Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Mata dia buta, dia tak nampak Nabi sedang berbicara dengan siapa, dia tak nampak. Dia tak tahu masa tu Nabi sedang berbicara dengan pembesar-pembesar. Kalau mata dia celek, boleh, memang dia pun takkan tanya, Nabi tengah sibuk masa tu. Tapi kerana dia tengah mata dia buta, maka dia tanya Nabi. Nabi diam. Kemudian Nabi diam sebab Nabi tengah sibuk. Apatah lagi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah ni, dia pun tak suka sahabat Nabi yang miskin. Miskin, susah, dia pun tak mau. Sampai dia pun boleh minta pada, dia pun pernah minta kat Nabi, kami boleh masuk Islam, tapi halau semua tu, yang miskin-miskin tu halau, kami tak mau duduk sekali. Dia pun pernah minta. Tu yang Bilal, Salman, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, yang miskin-miskin ni. Ni Allah bin Maktum, hak miskin-miskin yang tak lain halau, kami tak mau duduk sekali dengan depa, boleh halau depa ni, kami masuk Islam. Dia pun pernah minta pada Nabi macam tu, pernah minta. Dia pun rasa hina nak duduk dengan puak-puak ni. Jadi Nabi fokus pada depa. Tengah mengajar, dia pun ulang benda yang sama. Abdullah bin Ummi Maktum ulang benda yang sama, ajar kepada aku apa yang Allah ajar kepada kamu. Nabi diam. Nabi dakwah lagi, dakwah. Sebab Nabi tengah sibuk nak lagi, mudah-mudahan dia belum masuk Islam. Kali ketiga dia tanya lagi. 3 kali dia tanya, ya Rasulullah, alimni ma 'allamaka Allah. Itulah dia tanya, kama qal. Maka Nabi pandang pada dia dengan muka yang kurang senang. Biasanya Nabi senyum. Abdullah bin Maktum ni dia buta, dia bukan nampak pun Nabi tak senyum kat dia. Muka yang muka yang kecewa dan marah. Nabi, maksudnya Nabi kurang senang dengan dia. Bas, Nabi tengok muka dia, Nabi tengok dia dalam keadaan muka Nabi kurang senang dengan dia. Dia tak nampak pun sebenarnya. Dia tak nampak. Maka turun ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda ma 'alaika alla yazakka. Turun ayat Quran tegur Nabi SAW, kalla innaha tadhkirah, wahai Muhammad, ini peringatan. Jelas tuan-tuan, walaupun saya tahu ada sebagai ulama moden dia cuba takwil ni cerita tu. Dia kata yang masa muka tu bukan Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah. Ini bagi saya agak jauh sangatlah. Jauh sangat. Saya tengok baca jauh sangat. Kononnya bercanggah dengan kemaksuman Nabi. Jauh tuan-tuan. Terlalu jauh lah. Maksum Nabi. Surah Abasa wa Tawalla lah menunjukkan maksum Nabi. Nabi ni maksum, maksudnya yang dipelihara. Siapa yang pelihara? Allah. Bagaimana Allah Ta'ala pelihara? Dengan wahyu. Wahyu ni contoh Allah Ta'ala pelihara Nabi SAW. Tegur. Sehingga kan setelah kejadian tu, kita boleh buka semua kitab tafsir, cerita dia sama. Kalau ada orang kata tak, yang bermasam muka tu naknya pembesar-besar Quraisy, bercanggah dengan semua kitab tafsir. Canggah semua. Itu pandangan moden yang pelik, tak boleh diterima lah. Jadi tuan-tuan, bila Abdullah bin Ummi Maktum datang, maka Nabi akan bentangkan sejadah ataupun selendang, suruh dia duduk. Nabi ingat orang yang Allah Ta'ala tegur Nabi kerana dia. Kalau Nabi tak jujur, Nabi takkan sampaikan ayat tu, betul tak? Pasal tegur Nabi. Baik, akan datang kita sambung hak bawah tuan-tuan. Firman Allah lagi di situ sikit lagi. Firman Allah Ta'ala lagi, surah Al-Hashr. Saya baca tuan, firman Allah Ta'ala lagi, surah ayat 7 surah Al-Hashr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, dan apa jua suruhannya yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Habis. Jadi Allah Ta'ala beri autoriti pada Nabi SAW. Saya Nabi dipercayai. Nabi takkan larang benda suka hati dia, takkan menyuruh benda mengikut nafsu dia. Jadi itu akan datang kita sambung huraian sifat menyampaikan.
Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sa'al muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahmuma wa la matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.